yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahati al-'ammati allati sayati zikruha fi awwalil kitabi ilman bi annahu sayutimmu syarhuha bitafsili fi makaniha. Itu kita baca dengan nahu ya. Macam mana kita boleh baca macam tu baris tak ada. Itu sudah ada formula kita. Nahu tu sudah ada, kita boleh baca. Fi ma yali. Fi huruf jar. Ma mausul. Allazi. Mana dia? Yali fi'il amar. Yang berikut. Ta'rifun, apa yang yali itu? Ta'rif. Jadi fa'il. Ta'rifun. Fima yali ta'rifun sari'un. Kenapa baca sari'un? Karena dia sifat. Ta'rif jadi mausuf. Jadi man'ud. Sari' jadi na'tun. Ingat tu. Nanti kita sampailah tu. Kita tak belajar lagi semua tu. Anda sebut pun antum tak boleh apa nama? Tergambar. Apa nanti kita habis semua kitab ni sekali barulah antum akan tergambar. Tak apalah, dengar je dulu. Macam kita budak-budak kecil pun mula-mula lahir tu dia dengar je dulu. Ahlan wa sahlan. Mahali. Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya. Okey, ini kitab Nahu muka surat 20 ya. Banyak lagi, kita baru mulanya. Okey. Okey. Ta'rifun sari'un. Ta'rifun sari'un. Jadi pasal apa baca ta'rifun? Kerana dia fa'il. Sari'un dia sifat. Ta'rif jadi mausuf, sari' jadi sifat. Beza dengan mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih yang belakang tu kena khusus. Nak sandarkan kepada yang khusus. Yang ini kalau nakirah, kalau man'ud nakirah, na'at pun kena nakirah. Kalau man'ud dia ma'rifah, sifat dia pun kena ma'rifah. Kalau mausuf dia ataupun man'ud dia marfu', maka sifat dia pun kena marfu'. Kalau tak ada alif lam, maka sifat dia pun kena tak ada alif lam. Faham eh? Bima yali ta'rifun sari'un. Kalau at-ta'rifus sari'u. Kalau kasrah fathah pula at-ta'rifas sari'a. Ta'rifan sari'an. At-ta'rifi as-sari'i. Ataupun ta'rifin sari'in. Ikut kedudukan lah. Ikut kedudukan ta'rif tu duduk di situasi mana. Ini dia duduk situasi fa'il kepada yali. Fa'il kepada yali. Yali fi'il. Mudhari' ta'rif jadi fa'il. Jadi marfu'. Boleh ke faham tu? Ya. Gambar tak apa yang nak cakap ni? Abdul Rahman. DVD boleh lah, anak tak boleh. Dengar je lah. Tak apa. Sampai baca Melayu pun tak faham. Nanti, tak apa. Nanti kita. Nahu lah, Pak Melayu lagi payah. Macam-macam komputer lah. kita dah biasa dengan bahasa Inggeris. Dia masuk bahasa Melayu pun tak apa. Dia payah. Bahasa Inggeris pula senang. Bahasa Arab lagi payah. Ni papan kekunci lah, apalah. Tertikus lah.
Okey. Li harfu jar. Li ba'di majrur bilam. Lam itu majrur, ba'di majrurun bilam. Al-mustalahati, jadi ba'di itu jadi mudhaf. Al-mustalahati mudhafun ilaih. Kena baca dengan baris tak kasrah. Dia tak ada tak fathah, tak ada tak dhammah, tak kasrah saja. Kerana dia jamak muannas salim, dia mamnu' min as-sarf. Dia termasuk dalam mamnu' min as-sarf. Dia tak boleh baca fathah. Dia baca dhammah atau baca kasrah. Fathah pun baca dengan kasrah, kasrah pun baca dengan kasrah. Tu apa? Kita akan belajar semua ada kat depan nanti. Anak beritahu aja, antum dengar aja. Macam budak-budak kecil lah. Budak-budak baru kecil bola itu bukan dia semua dia reti bahasa, dengar aja. Dia nak bercakap, dia menangis, bercakap pun tak boleh. Memang Tuhan tak bagi bercakap. Pasal bahasa tak ada lagi. Nanti dia bercakap jadi macam lain pula. Yalah. Jadi akhirnya pandai juga. Budak-budak kecil itu akhirnya pandai juga bercakap walaupun tak tahu bahasa. Lahir-lahir dalam kosong bahasa dia. Yang dia tahu menangis je. Dia panas dia menangis, dia lapar dia menangis, dia kencing dia menangis, dia berak dia menangis, semut gigit dia menangis, itu saja. Kerana tak ada apa benda. Kita pun begitulah mula-mula ni, tak tahu apa lagi. Nanti besok, bila kita habis sebuah kitab ni, baru nampak. Okey. Li ba'dil mustalahatil 'ammati li ba'di ba'di jadi majrur dengan lam, dia kena baca baris bawah pasal dia masuk lam. Al mustalahati jadi mudhafun ilaih, dia memang kena kasrah majrur. Ba'di jadi mudhaf, al mustalahat mudhafun ilaih. Al mustalahatil 'ammati, al mustalahat jadi na'at, jadi man'un, al 'ammati jadi na'at, ataupun al mustalahati jadi mausuf, anna al-'ammati jadi sifah. Allati isim mausul untuk perempuan. Al-'ammati allati al-mustalahat al-'ammah allati. Allati sayati zikraha. Itu silah mausul. Sayati zikraha, sayati zikruha. Sayati zikruha, zikru tu jadi fa'al kepada sayati. Pasal pasin pula. Dia fi'il mudhari' ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ya'ti, sayati, saufa ya'ti. Kalau ya'ti itu sedang datang. Kalau sayati akan datang. Saufa ya'ti entah bila akan datang. Entah bila tak tahu, dia akan datang. Dah jadi lagi lama. Kalau sayati sekejapnya, sekejap lagi dia datanglah. Kalau ya'ti tengah datang. Saufa ya'ti tak tahu bila masa dia akan datang. Boleh jadi setahun, boleh jadi 2 tahun, boleh 2 hari, boleh jadi 3 hari, begitu. Sayati zikruha akan datang sebutannya. Fi awwalil kitabi, fi awwali jadi majrur dengan pa, fi. Awal jadi mudhaf, al-kitab mudhafun ilaih, fi awwalil kitabi. Ilman bi annahu sayutimma syarhuha. Ilman dalam keadaan kita berilmu, dalam kita faham. Jadi ilman di sini jadi hal. Mansub, dia kena baca dengan baris fathah. Hal ni dalam bahasa Arab hal kena baca dengan baris fathah. Macam kita kata rakib kata zahabtu ila suqi rakiban. Aku pergi ke pasar dalam keadaan menunggang. Rakiban ad-darrajah. Rakibad darrajah.
dalam keadaan menunggang basikal. Jadi hal dia kena bagi fathah. Dia mansub, dia kena mansub. Itu pun kita akan belajar hal, mafa'il, maf'ulun bih, maf'ulun bih awal, maf'ulun bih sani, maf'ulun bih salis, maf'ulun lah, maf'ulun fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq. Itu banyak pula jenis maf'ul pula nanti. Semua itu mansub ya. Dia kena baca dengan bagi fathah ataupun baca ganti fathah. Mansub ya. Mansub ni banyak. Dengan ya, dengan alif, dengan ya, dengan alif, dengan apa lagi? Dengan tanda syikil, iaitulah dengan fathah. Tak habis lah macam ni ya. Tak payah kita i'rab banyak lah ya. Fi awalil kitab, pada awal kitab, ilman, sebagai ilmu pengetahuan kepada kita, bi annahu sayatim masyarhuha, bahwasanya kita akan sempurna menghuraikannya besok, akan datang bitafsili, secara terperinci, fi makaniha, di tajuk-tajuk yang tertentu, di tempat-tempatnya yang telah tertulis dalam buku ini. Yang pertama, awalan ismun nakiratu. Al-ismun nakiratu. Al-awwalu al-ismun nakiratu. Jadi ismu al-ismun nakiratu. Yang pertama ialah kata nama umum, an-nakirah, kata nama umum. Kata nama umum. Al-ismun nakirah makna kata nama umum. Apa dia kata nama umum ni? Dia ada pula definisi dia. Wa ma dalla ala ghairi muayyanin. Iaitulah perkataan yang menunjukkan kepada makna yang tidak tentu. Ai ala ismin sya'i'id dilalah. Iaitulah kepada kata nama yang umum pendalilannya. Umum maksudnya atau umum pendalilannya. Contohnya rajulun. Itu umum. Itu nakirah. Bila nakirah kita kena tanwin. Tanwin ya. Kalau perkataan yang selamat kita kena tanwin. Rajulun. Tak boleh. Kalau kita bubuh perkataan alif lam, tak boleh. Ar-rajulu. Dia kena buang tanwin. Dia tak boleh langsung berkawan. Tanwin dengan alif lam memang tak boleh berkawan. Kalau ada alif lam, tak boleh buah tanwin. Kalau tak buah tanwin, tak boleh buah alif lam. Ini kena ingat. Asadun. Singa. Madinatun. Bandar. Nahrun. Sungai. Macam-macam lagi lah. Itu kata nama. Kata nama umum. Itu kata nama umum. Kata nama umum. Yang kedua, al-ismul ma'rifah. Sanian, al-ismul ma'rifah. Yang kedua, al-ismul ma'rifah. Kata nama ma'rifah. Ma'rifah kata nama khusus. Kata nama yang dikenali. Al-ma'rifah tu asalnya yang dikenali. Kita tak ada kata-kata nama yang dikenali. Kata nama khas. Wa ma dalla ala muayyanin bizatihi. Iaitulah yang menunjukkan makna tertentu pada diri perkataan itu. Wa huwa anwa'ul wa min anwa'il ma'rifah, di antara bentuk kata-kata ma'rifah, jenis-jenis ataupun bahagian-bahagian kata ma'rifah. Yang pertama ad-dhamir. Semua ad-dhamir ma'rifah. Semua ad-dhamir ma'rifah. Ana ma'rifah. Nama khas. Bila kata ana itu khusus. Anta itu khusus. Huwa itu khusus. Jadi semua kata ganti nama semuanya ma'rifah. Al-alam. Al-alam. Makna al-alam ini kata nama
nama khusus. Kata nama khusus. Kata nama khusus. Kata nama khusus ataupun nama orang. Nama. Nama khas. Nama khas. Al-alam ni nama khas. Seperti Muhammad. Itu nama orang. Al-Qahirah. Itu bandar. Ibu negara Mesir. Itu pun makrifah. Kemudian makrifah lagi ismul isyarah. Nama tunjuk. Nama tunjuk. Seperti mana? Hadha, ini. Ini tu khusus. Kata makrifah. Ini tu makrifah. Bukan nakirah. Haula, mereka. Itu juga makrifah. Kemudian kata nama mausul. Kata nama sambung. Kata nama sambung. Contohnya, allazi. Allazi kita pasang makna orang yang. Atau kalau ma barang yang. Kalau ma barang. Ma barang. Kalau orang mengaji kitab tua tu. Ma ni ma apa? Ni ma barang. Bukan ma napiah. Ni bukan ma tuk napiah. Ada ma napi. Ada ma barang. Ada ma zaidah. Ada ma. Ma bermakna man. Ada ma apa lagi? Banyak ma ni Jadi isim mausul. Man, ma tu isim mausul. Man. Ana ma'aman. Ana ma'aman yarfa' yadahu. Saya bersama orang yang angkat tangan. Ma'aman. Atau ana ma'allazi yarfa'u yadahu. Saya bersama orang yang. Allazi man ma. Sama makna dia. Cuma apa ni, si bawah bila dia masuk kubur, malaikat datang. Malaikat muka akan datang tanya dia, ma rabbuka, tak tanya man. Patut tanya man lah. Tapi bagi Tuhan, Tuhan bukan macam kita, dia zat. Zatul ilahiyah. Diri Allah. Dia bukan macam kita. Kalau kita lil aqil guna man, kalau li ghairil aqil yang tidak ada akal guna ma. Allazi juga boleh guna semua. Yang kecil. Minta dia. Allazi, allazina, allati. Itu allati, alladzani, itu macam dia lah. Allazi. Man. Itu isim mausul. Kemudian al-mu'arraf bi'al. Yang kata ma'rifah juga ialah kata nama yang dimasukkan alif lam padanya. Ar-rajulu. Bila kata ar-rajul, orang itu. Orang yang tertentu. Dia tak jadi yang umum lagi. Al-asadu, singa yang tertentu. Al-madinatu, bandar yang tertentu. Al itu. Al itu makna bila masuk. Kalau Ar-Rahman itu Allah. Kalau Rahman itu Abdul Rahman. Manusia tak boleh iklam. Kalau Allah boleh iklam. Kerana hakiki. Yang hakikatnya Allah. Ar-rajulu, al-asadu, al-madinatu, an-nahru. Itu ma'rifah. Al-mudhaf ila al-ma'rifah. Bi'al. Mudhaf yang disandarkan kepada mudhaf ilaih yang ada alif lam. Ada apa nama mudhaf kepada nakirah. Ada beza dia
Macam rafu hiza'in. Dia macam tu juga, baris kena bawah juga. Rafu hiza'. Rak kasut. Kalau kata raful hiza'. Kalau kata raful hiza'. Ini rak ni khusus untuk kasut. Kalau kata rafu hiza'in. Rafu hiza'in. Rak kasut. Rak kasut yang bukan khusus untuk kasut. Makna nak isi benda lain pun boleh rak kasut ni. Dia nampak macam rak kasut tapi nak isi beg ke, nak isi barang-barang rempuah cabai pun boleh. Tapi kalau kata raful hiza ada alif lam, itu tak boleh buh benda lain, kasut je. Tak sesuai langsung dengan benda lain selain pada kasut. Dia walaupun khusus, bila kata raf wa hiza, mana ada lagi khusus pada ni. Ini rak kasut. Bukan ni rak kasut, ini bukan rak baju. Ini kata, ini rak khusus untuk kasut. Mana rak ni boleh guna macam kita nak beli. Macam-macam kita isi benda. Kita beli apa ni? Kita beli mana ni? Apa dia panggil ulba ni? Ulba. Ulba ni kita boleh isi macam. Ni kita isi alat-alat tulis. Boleh kita isi jarum, alat-alat makhit, alat-alat jahitan. Boleh kita isi, dan boleh kita nak buat akuarium pun boleh kita isi ikan dan buaya. Jadi dia walaupun apa nama kita kata sunduk, tapi sunduk tu umum. Sunduk mirsam. Sunduqu mirsamin. Jadi walaupun kita kata sunduk pen, mana pen tu kepala kita isi pen. Kalau kita nak isi benda lain boleh. Tapi kalau kata sunduqul qalam, tak boleh isi benda lain lah. Dia khusus untuk pen saja. Dia khusus untuk pen saja. Macam tu. Kitabut Talib. Surul Hadiqah. Kitabut Talib. Buku pelajar. Sur Al-Hadiqah. Pagar taman. Pagar taman. Jadi khusus. Itu jadi khusus. Jadi kitab tu dah jadi kata nama khas. Pasal apa? Dia ada sandaran kepada ma'rifah. Dia sandar kepada ma'rifah walaupun dia nakirah, tapi bila sandar kepada ma'rifah dia jadi ma'rifah. Ya. Kemudian al-mudada al-maqsud. Panggilan yang panggilan seseorang. Kita panggil seseorang. Kita panggil apa? Kita kata wahai apa? Wahai lelaki. Wahai bapa. Bapa banyak umum kan? Wahai bapa. Bila kita panggil wahai bapa, maknanya kita panggil orang tu. Walaupun dia umum, kataan dia bapa atau umum, tetapi bila kita panggil, dia jadi khusus. Ya munadil. Tapi memang kita tak boleh panggil dengan apa, tak boleh panggil bubuh alif lam. Tak boleh kata ya rajul, tak kena, salah. Kena kata ya rajul. Ya rajulu. Kena kata, tak boleh kata ya rajul. Allah, nama Allah pun begitu juga. Ya Rahman, tak boleh kata ya Rahman, salah lah. Ya Rahman. Kalau nak buat iklam juga, dia kena buat macam ni. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi. Jadi ayyu tu jadi munada. Ayyu tu jadi munada. Ya ayyu. Ayyu tu jadi munada. Ha tu ditambah. Ya ayyuha. Ar-rajul. Ya ayyuhar rajulu. Ya ayyu. Ar-rajulu tu jadi badan. Munada ayyu. Baik. Ya munadilu. Ya munadil. Jadi munadil tu walaupun dia
nakirah, tapi bila ada masuk ya, dia jadi nama khusus. Itu kata nama ma'rifah. Kemudian yang kedua tanwin. Kita dah cakap itu dah. Nun sakinah, nunu sakinah, nunun sakinatun. Nunun sakinatun. Nun yang sukun. Yang bersukun. Apa beza kita nak kata tadi? Anda dah ada peringat? Antara mudhafun ilaih dengan sifat mausuf, apa beza dia? Kalau mudhaf, selalu makna milik. Kalau kita kata nunun sakinatun. Nun yang. Mana sifat? Yang sifat. Kalau kita kata nun al-harfi. Itu nunun harf. Kita kata apa? Nun Arabi. Nun Arab. Nun Arabi. Nun Arabi. Itu jadi sandar, mudhafun ilaih. Nun sakinah la tuktab. Nun sakinah tanwin tu nun yang sukun tak ditulis. Nun yang sukun tak ditulis. Apa dia? Kitaban. Kitabun. Kitabin. Kan bunyi nun kat belakang tu. Kalau kita tulis betul-betul, kaf ta alif ba nun. Kitabun. Nun sukun. Nah. Kaf ta alif ba nun. Kitaban. Kaf ta alif ba nun. Kitabin. Tulisan tak ada. Bunyi ada. Dia kena buang dalam bahasa Arab. Dia kena buang. Tulisan kena buang. Kalau bacaan dalam Quran, dia bubuh baris supaya kita tak silap baca. Tapi dia tak boleh tulis nun itu. Dalam kaedah bahasa Arab, tak boleh tulis. Tak boleh tulis nun. Dalam bahasa Melayu, kita pun ada juga tanwin. Tapi kita tulis nun. Penulisan. S-A-N. N ada. Patut tak ada N. S saja. A-N. An. Patut tak ada an tu. Penuli. S pathatain. San. Penulisan. Macam tu. Jadi maknanya bahasa Arab ni ringkas ya. Banyak kaedah. Dengan tulisan dia pun maknanya bunyi ada tapi tulis tak ada. Tulis tak ada. Lagi hebat pada bahasa Cina tu. Muhdar dulu dia cuba buat sifir matematik supaya maknanya orang Melayu ni jadi macam orang Cina juga. Kerana orang Cina ni tak banyak cakap tu, depa cerdik kononnya. Matematik buat sampua. Kalau Cina guna sampua, kita buat sampua. Cina guna perkataan hanya cik, pet, golak, apa semua. Jadi muhdad pun dia buat begitunya. Wagawa, wagapan. Jadi wa tu 2. Ga tu 3. Pan tu 8. Dia cuba buat apa nasibir dengan guna begitu supaya maknanya cepat. Pantas. Tak tahulah ke mana pergi. Marah dia orang bahasa marah pasal dia merosakkan bahasa Melayu. Dia nak bagi tiru macam Cina tu supaya tak banyak cakap sangat. Ini bahasa Arab lagi canggih. Tulis tak ada, sebut ada. Boleh tulis saja, nak baca kena pandai. Orang tu kena belajar nak baca bagi betul. Nak baca kitab bagi betul, kemudian nak translate dia, nak terjemah dia, kena tahu nahu dia. Ni jadi apa? Tidak terjemah tak kena. Terjemah tak kena. Tafsir ayat Quran salah kerana tak tahu nahu. Baca kitab pun jadi lugu lain. Baca kitab pun jadi lugu lain. Kalau tu pun mujak ada titik. Kalau dulu tak ada titik, lagi susah. Titik jatuh pun dah jadi lingkup. Hayyatus sauda. Ubat. Ibu bagi segala ubat ialah habbatus sauda.
Orang dulu tak tulis tak ada titik. Habbah, jim, ca tak ada titik. Kha tak ada titik. Cakok gitu je macam kain je. Jadi dia nak baca tu dia dah tahu dah. Ini habbatu as-sauda. Dia tak boleh baca hayyatus sauda. Dia tak boleh baca hattatus sauda. Hasatus sauda dia tak boleh. Dia tahu dah ni hayyatus sauda. Sekali orang tulis tu titik dia kembang jadi 2. Orang tu pun baca kitab ubat. Dia kata ubat ibu segala ubat ialah hayyatus sauda. Sepatutnya habbatus sauda. Hayyatus sauda. Dia pun pergilah ambil ulang tedung buat ubat. Mati pergi habis orang makan tu. Ulang tedung. Peranan titik. Dalam hadis Nabi pun begitu juga. Kalau orang tulis tu tak tahu beza. Beza dia ni tulis ni apa? Nun ke zai. Zai dia tu merekod. Macam zai qad kufah tu. Dia merekod naik. Berbunga. Jadi orang baca apa ni? Rasulullah SAW bangun daripada sujudnya kal-ajiz. Satu. Yang satu tulis zai elok. Tak ada ekor. Macam roh tu. Yang satu tulis zai dia merekod naik sampai ke atas. Kemudian ada titik zai tu pula buh tengah-tengah. Orang baca, zai ke nun ni? Zai ke nun ni? Rasulullah bangun daripada sujudnya kal-ajin. Macam orang huli tepung. Pula. Itu yang ada naik pada sujud macam tu. Macam huli tepung tu. Kal-ajin. Tu silap tulis. Itu maknanya di antara nak jadi hadis sahih tu tulisan mesti tepat. Tulisan mesti jelas. Tak ada kesangsian. Dabtan taman. Tulisan yang tidak boleh diragui. Tepat tulisan dia. Cantik. Jelas. Kalau dia jenis tulis. Kalau dia jenis ingat, dia kena 75% ingatan dia. Kalau dia tak ingat, dia ingat Rasulullah kata macam ni kan macam tu. Kata 2 ke kata 1. Kena riwayat 2 sekali. Itu dah jatuh hadis sahih jadi hadis hasan. Tanwin. Tanun. Nun sakinah la tuktabu. Nun yang sukun tak tulis. Nun yang sukun tak tulis. La tuktabu. Wa yuntiqu biha. Tetapi baca ada. Sebutan ada. Fi akhir al-ismin nakirah. Pada akhir kata nama yang umum. Kata nama nakirah. Kata nama umum. Wa tursamu dhammataini au fathataini au kasratain. Kalau nak bunyi juga, nak bagi senang orang baca, maka kita bubuh tanda. Bubuh tanda syikil. Bubuh syikil. Kalau nun, jadi dhammatain. Nun, dhammatain, nun. Kalau nan, nun fathatain, nan. Fathatain. Kalau nin, kena bubuh 2 kasrah. Nun kasrah, tain. Nun kasratain, nin. Macam tu. Tidak tak bubuh langsung. Selain pada Quran, orang tak bubuh. Kecuali kalau percakapan orang bubuh juga, takut baca tak betul. Ada kitab-kitab macam Sahih Bukhari, dia kena bubuh baris. Nanti baca lagu lain. Kerana baca tu ialah sebutan Nabi tu, sebutan Allah, sebutan Nabi dalam Quran, dia kena baca dengan baris. Kerana apa? Dia terima daripada Allah macam tu. Terima daripada Rasulullah macam tu. Kerana nahu ni, dia boleh baca kot mana. Selagi boleh i'rab, maka betul lah nahu tu. I'rab bila kot mana pun, betul. Itulah yang orang baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu dia ada yang Arab dia. Dalam bahasa Arab ni selagi mana boleh i'rab, boleh baca. Jadi kalau i'rab dia macam ni, makna dia begini. Kalau i'rab begitu, makna dia begini. Ada lagi pula yang bawa pakai apa nama dia panggil nahu dengan makna. Tamam Hasan. Tamam Hasan dalam teori dia kata nahu Arab ni ikut makna.
makna kedudukan perkataan. Apa yang kita maksud, maka itulah dia nahu. Itu tamam hasan. Jadi dibubuhkan baris dhammatain, fathatain, kasratain. Contoh dia jaa rajulun. Jaa rajulun. Ra'aitu rajulan. Marartu bi rajulin. Kenapa baca beza-beza ni? Zabidi. Kenapa baca beza-beza? Oh, Zabidi. Tak ada kan ni? Ishaq. Ada Ustaz, ada. Ada. Ja'a rajulun. Kenapa baca ja'a rajulun? Rajulun sebab dia fa'il. Dia fa'il. Ra'aitu rajulan. Kenapa baca rajulan? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Marartu bi rajulin. Kenapa rajulin? Jar. Jar majrur. Jar majrur. Dia majrur dengan ba. Dia majrur dengan ba. Tu nahu ni. Tu nahu tu kat baris belakang. Mana khairul zaman ni? Tak ada. Oh dia kerja agak ya. Yang salisan, yang ketiga. Salisan yang ketiga, al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Singular. Kata nama singular. Atau kata nama mufrad. Kita berkata mufrad juga kan. Kita nama mufrad, kita nama jamak, kita panggil jamak juga. Musanna aja tak ada. Kata nama mufrad atau kata nama satu. Kalau satu singular, makna dia apa? Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidah. Sesuatu perkataan yang menunjukkan satu ataupun satu feminin ataupun satu maskulin. Macam waladun, patah. Dia waladun tak ada waladah. Walaupun dalam kaedah ada, tapi orang Arab tak sebut perkataan tu ada juga. Bila dia kata waladun, patah. Walad, patah. Dia tiap-tiap nama peringkat tu macam kita jugalah, bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian belia, remaja, kemudian orang, kemudian bapa, kemudian datuk, begitu. Jadi wahid, wahidah. Kata nama satu, waladun, patatun, walad. Walad. Kalau perempuan kata apa? Bintun. Waladun, bintun. Tak ada waladah. Tapi kalau ayah ada. Anak walad, ayah walid. Ibu walidah. Ibu bapa walidain. Pula. Walidain. Walidain. Kalau ayah bapa walidain ni. Dia jadi muzakkar balik. Jadi muzakkar. Walidain. Umar Abu Bakar. Abu Bakar Umar. Macam mana bunyi dia? Orang Arab sebut je mana? Abu Bakar dan Umar. Nak sebut dua orang ni. Nak sebut je mana? Umarain. Dua orang Umar. Itulah Abu Bakar dan Umar. Muslim dan Bukhari. Sebut je mana? Syaikhan. Syaikhan. Baik. Ada banyak lagi dalam bahasa Arab tu. Dia ada satu kitab musanna saja. Ada keluar dari bahasa Arab dan perkataan-perkataan Arab semua jenis musanna belakang. Musanna ni dua. Satu mufrad, musanna dua, jamak tiga lebih. Kemudian al-ismul musanna. Rabi'an al-ismul musanna. Yang keempat, kata nama musanna. Mana musanna dua. Huwa ma dalla ala snaini aw snataini aw isnataini. Kata nama yang menunjukkan dua pada perkataan itu
ataupun dua feminin dan juga maskulin ya. Biziyadati alif wa nun, dengan kita tambah kepada perkataan yang asalnya itu alif dan nun. Ataupun ya dan nun. Alif dan nun ataupun ya dan nun. Kenapa alif dan nun sama dua pula ni? Kita kata muslimah, muslimun, muslimani, muslimaini. Pasal apa tu? Pasal pada dua ada pula. Ada muslimah ni, ada muslimai ni pula. Kerana dia tak boleh bubuh baris belakang. Nun tu tak boleh bubuh baris kat nun belakang tu. Kerana dia musanna. Yang kita nak bubuh baris tu ialah ganti. Baris tu bukan baris tu. Kalau musanna dia dengan alif. Alif tu tanda fathah dhammah. Alif tu tanda dhammah kepada musanna. Ya tu tanda fathah dan kasroh. Muslimai ni, muslimah ni dua orang muslim. Muslimai ni dua orang muslim. Muslimata ni dua orang muslimah. Muslimatai ni dua orang muslimah. Kalau kita kata tadi, muslimatani zahabata ilal madrasah. Dua orang muslimah pergi ke pasar. Kalau kita kata aku lihat dua muslimah, ra'aitu muslimataini. Kemudian marartu bi muslimataini. Dia fathah dan juga kasrah dengan ya. Kemudian nun tu nun apa? Nun musanna. Kemudian kalau jamak pula. Jamak tadi waladun patah, waladaini patatani atau patataini, waladani waladaini patatani patataini. Kalau seorang waladun patatun. Tapi kalau dua orang waladani waladaini patatani patataini. Khamisan al-jam'u. Yang kelima jamak. Huwa ma dalla ala aksar min isnaini aw isnataini. Iaitulah perkataan yang menunjukkan makna banyak lebih daripada dua maskulin ataupun dua feminin. Al-jam'u salah satu anwa'. Itu habislah. Kemudian jamak pula ada 3 jenis jamak. Jamak ni ada 3 jenis dalam bahasa Arab. Yang pertama alif, jam'u muzakkaru salim. Jam'u muzakkari salim. Jam'u muzakkarin salimin. Jam'u muzakkarin salimin. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jam'u muzakkaru salimun. Salimu. Jam'u muzakkarun salimun. Jam'un muzakkarun salimun. Jam'un muzakkarun salimun. Jam'un muzakkarun salimun. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini iaitulah hanya kita tambah waw dengan nun saja ataupun ya dengan nun kepada perkataan yang kepada mufrad, kepada perkataan mufrad. Kita kata muslimun itu mufrad, muslimani atau muslimaini itu musanna. Kalau jamak muslimuna tambah waw dan nun ataupun muslimina. Kalau musanna muslimaini, tapi kalau jamak muslimina. Jadi kalau jamak muslimina. Ya. Tu jamak muzakkar salim. Contoh dia muhandisun, muhandisina. Muhandisuna, muhandisina. Muhandisun, wow. Kalau kita i'rab dia.
Muhandisun. 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 Kita kata nak kata apa? Haula'i muhandisuna. Mereka itu ialah orang muhandisun. Haula'i muhandisuna. Jadi muhandisuna jadi khabar marfu'. Khabar marfu'. Apa tanda marfu' dia? Tanda marfu' dia ada waw. Li'annahu karena dia jamak muzakkar salim. Dia marfu' bukan dengan dhammah, atas nun tak boleh kerana dia jamak muzakkar salim, tapi marfu' dia dengan waw dan nun kerana dia jamak muzakkar salim. Kalau kita kata mansub pula macam mana? Daraba Muhammadun kafiraini, muslimaini. Muhammad telah pun memukul dua orang Islam, dua orang Muslim. Muslimaini jadi maf'ulun bih. Muhammad jadi fa'il yang buat pukul. Kemudian dua orang Islam tu kena pukul. Muslimaini kena baca dengan ya. Tak boleh baca dengan muslimun, tak boleh. Muslimaini. Marartu bi muslimaini. Saya telah pergi dengan dua orang Islam. Dua orang Islam tu majrur dengan ba. Majrur pun kena baca dengan ya juga. Mansub dan majrur kena baca dengan ya kerana dia jamak muzakkar salim. Ba jam'u muannas salim. Jam'u muannasu salimun. Jam'u muannasu salimin. Jam'u muannasu salim. Jam'u muzakkarun salimun. Jam'u muzakkarun salimin. Kalau muzakkar salim jadi mudhaf mudhafun ilaih. Kalau muzakkarun salimun jadi sifat mausuf. Jam'u muzakkarin. Kalau jam'u muzakkarin salimin, jadi jamak tu jadi mudhaf, muzakkar jadi mudhafun ilaih. Boleh boleh baca sifat boleh, mudhaf pun boleh. Nah. Jam'u muannasi salimin. Jamak ni ialah jamak muannas salim. Ataupun jam'u muannasun salimun. Boleh juga. Jam'u muannasun salimun. Jam'u muannasun salimun. Jadi sifat habis semua kali. Kalau jam'u muannasin salimin. Jadi pasal salimin muannas tu kan perempuan. Dia tak kira perempuan. Perkataan tu muzakkar. Oleh sebab tu kena kata salimin. Jam'u muannas salim bi ziyadati alif wa ta. Iaitu kita tambah saja alif dengan ta kepada mufrad, kepada kata nama mufrad. Muhandis, muhandisat. Muallim, muallimat. Muallimah, muallimat. Muhandisah, muhandisat. Muhandisun, muhandisah, muhandisatani, muhandisat. Muallimatun, muallimatani, muallimat. Lagi apa lagi? Ustadzatun, ustadzatani, ustadzat. Ini. Kabiratun, kabiratani, kabirat. Mu'minun, mu'minatun, mu'minatani, mu'minat. Itu apa nama? Muannas salim dia panggil. Jam'u muannas salim. Jam'u muannasi salimin. Jam'u muannasun salimun. Baik. Kemudian jim jam'u taksir. Jam'u taksirin. Jam'u taksirun. Jam'u taksirin.
Jamak taksir. Kita panggil apa? Jamak broken. Broken plural. Maknanya dia perkataan tu dia ronyok buang semua perkataan tu dia susun lain. Macam mana? Rajulun rijal. Maidan mayadin. Qadi qudah. Kursi karasi. Madrasah madaris. Masyrab masyarib. Bait buyut. Nah. Apa lagi? Filun fialah. Talabah talabun tulab talabun talabah. Dia pun boleh dua-dua tu. Tulab pun boleh, talabah pun boleh. Apa beza? Masuk dalam ni tak? Dua-dua jamak. Talib, talibani, tulab. Tu jamak taksir. Talibun, talibani, talabah. Itu pun jamak, ini pun jamak. Tapi ada tempat dia nak kena guna. Kalau tulab itu untuk orang lelaki. Apa nama pelajar-pelajar yang ramai-ramai, lebih daripada 3 laki-laki. Kalau talabah, campur laki perempuan semua kira talabah. Belakang sikit lagi. Ya? Oh ni. Duk bangkat barang apa tu? Jamak taksir. Iaitulah dengan mengubah bentuk singular dia. Contoh dia, rajulun jadi rijal. Dia tak ada buat tambah waw nun, tak ada. Ya nun tak ada. Dia tak ada langsung. Dia ubah bentuk perkataan itu. Rajulun rijal. Qalamun aqlam. Ni kena kena hafal pada Arab ni. Kena membiasakan diri. Bila kita dah biasakan diri tu, duk baca ayat Quran selalu, tak ada apa. Rijalun la tulhihim. Rijal. Ada dalam Quran. Muslimatun mu'minatun taibatun. Tu jamak muannas salim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Itu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Yang paling payah sekali dalam bahasa Arab ni ialah penjodoh bilangan. Ini paling payah sekali. Jadi tak buatlah kaedah apa manusia buat pun kecuali kena hafal ayat Quran itu. Kena hafal ayat Quran. Bila hafal ayat-ayat Quran penjodoh bilangan, bila kita rajin baca Quran, terus naik terus. Penjodoh bilangan paling payah. Nak tahu ke? Nak tahu ke? Nak tahu? Tak mau tahu, tak payah sebutlah. Kan kita kata qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Qalaman isnani. Salasatu aqlamin. Salasatu aqlamin. Salasatu aqlam. Qalamun wahidun. Qalamun saja. Wahidun tu taukidnya. Qalamun wahidun. Qalaman isnani. Salasatu aqlamin. Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Samaniyatu aqlamin. Kemudian tis'atu aqlamin. Lepas tu asyarata
Asyarata aqlamin. Asyarata aqlamin. Apa itu? Ahada asyara qalaman. Ahada asyara qalaman. Jadi mufrad balik. Kalau sampai apa nak asyrun pula? Asyruna qalaman. Sittuna qalaman. Wahidun wa asyruna qalaman. Kemudian mi'atu qalamin pula dah. Itu pun ada lagi tu pecahan-pecahan dia. Itu dia panggil adat makdud. Kita akan belajar nanti. Yang tu paling payah sekali. Kalau orang nak pandai nahwu Arab dalam penjuruh bilangan, dia kena hafal ayat-ayat Quran tu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Ahada asyara kawkaban. Kawkaban tu perkataan singular balik. Isna asyara rajulan. Thumma ba'as ilaihim ithnai asyara naqiba. Waja'a rajulun min aqsal madinah. Ja rajulun wahidun. Tak apalah. Kemudian itu jamak. Habislah jamak semua tu. Sadisan. Sadisan. Al-masdar. Al-masdar. Al-masdar ni nama terbitan ya. Nama terbitan. Apa beza nama terbitan Melayu dengan nama terbitan Arab? Ada beza tak? Yalah kita orang Melayu bukan belajar pun orang Melayu ni. Cina tak belajar nahwu Melayu. Tu pun tak betul cakap. Kita tak belajar pun nahwu ni. Tak simpan pun tapi tulis betul. Itulah kata bahasa ibunda Mana kalau latih daripada awal tu, itulah jadinya. Kita latih dulu Quran baca dia kecil, baca terus je Quran. Bolehlah Quran baca elok. Penuh dengan nahwu dengan apa. Tapi tak tahu. Kerana kita tak latih daripada kecil bagi faham bahasa Arab. Patut macam iqra' tu dia gantunglah makna kat bawah tu sekali. Bila dia kata qalamun, kitabun, dah ada gambar bawah tu. Tahu dah apa dia kitabun. Bila baca Quran terus tahu. Ni siapa-siapa buat apa nama ni sistem baru dalam membaca Quran ni. Biar setiap perkataan tu ada makna terus kat situ perkataan-perkataan yang nak dibaca tu. Supaya bila baca Quran tahu makna. Daripada kecil kita dah tahu, dah ulang lah. Ni kita makna kita tak peduli. Quran bukan main sedap. Baca Arab pun kalah. Giling kepala menangis terisak-isak Arab. Bila mula, aina ta'allamtal Quran? Dah tak giling kepala, tak tahu tentang apa Arab ni cakap. Sedangkan dia dah baca Quran tadi. Jadi Quran tu dah jadi bahasa ibunda kita. Dah jadi bahasa kita. Quran tu hak kita sebenarnya. Bukan kata hak orang Arab, hak kita. Quran tu hak kita dah jadi. Cuma bahasa Arab bukan hak kita. Tapi Quran, bahasa Quran tu hak kita. Jadi al-masdar, nama terbitan dalam bahasa Melayu dengan bahasa Arab beza. Nama terbitan dalam bahasa Arab ialah macam penulisan, tulis, tulisan, menulis, penulisan, kata, kataan, perkataan, perkata, perkataan, ringkas, ringkasan, meringkas, ringkasan, lagi apa? Lari, larian, pelari, pelarian. Itu masdar. Bahasa Melayu dia semua masdar. Penulis, masdar. Penulis, pemusafir, si musafir, pemusafir, si musafir. Itu pun nama terbitan. Nama terbitan.
Penulis, nama terbitan. Betul ya tak? Tak betul. Dalam bahasa Arab salah. Kenapa? Itu bahasa Arab kata isim fa'il. Itu kata nama. Itu kata nama. Bukan nama terbitan. Itu kata nama. Fa'il, kata nama pembuat. Itu kata nama pembuat. Penulis itu kata nama pembuat. Bahasa Melayu kata itu nama terbitan. Kenapa salah? Kerana tak rujuk pada bahasa Arab. Bahasa Arab ibu. Nahu, segala nahu dalam dunia ni ialah Quran. Kalau tak rujuk pada Quran, pergi rujuk kepada Niam Chomsky, rujuk kepada Ferguson, lingkup bahasa kita. Oleh sebab itu masa Syekh Abdullah Ali Raja Haji dulu yang buat nahu Melayu, kemudian Za'ba buat nahu Melayu, lepas tu rosak. Lepas tu rosak. Bila orang putih dia tahu, penjajah dia tahu struktur bahasa Melayu ni daripada bahasa Arab, maka dia panggil Za'ba pergi tengok semua struktur bahasa Melayu, dah dia tahu daripada Rasulullah, maka dia pun panggil lah orang pergi mengaji bahasa Melayu, bagi mengaji linguistik. Mengaji linguistik mazhab Barat dan mazhab Amerika. Jadi balik tukar bahasa Melayu ni jadi lugu lain. Mai kat kita, tulisan penulis itu nama terbitan. Bahasa Arab penulis tu ismul fa'il nama dia. Ismul fa'il ni kerja dia sama dengan fi'il. Nak kata apa? Azhabu ila suq. Saya sedang pergi ke pasar. Kalau kita tak mau kata azhabu ila suq, kita boleh kata apa? Macam mana? Zabidi. Ana tak mau guna kata kerja. Ana nak guna kata nama. Macam nak buat? Ana zahibun ila suq. Ana zahibun ila suq. Zahibun ila suq maknanya dia sama dengan kata kerja. Fa'il dia sama dengan kata kerja. Dia boleh juga memansubkan maf'ulun bih. Tetapi kalau masdar tak boleh. Masdar tak boleh. Tapi ada juga yang dalam bahasa Arab. Itu kita akan tengok nahwu yang akan datang ni. Dia panggil amil ismul fa'il. Amil ismul maf'ul. Yang apa masdar muawwal tu saya. Masdar muawwal itu dia bila ada an pada satu kata kerja. Kena amil dia an lah. Fi ta'wilil masdar, kena ta'wil dia, kena tafsir balik kepada masdar dia. Kena tafsir balik kepada masdar. Baru boleh i'rab. Kalau tidak, la mahalla laha min al-i'rab. Tidak boleh i'rab. Jika kita ay yahduru majalisahum. Ay yahduru an fi ta'wilil masdar an masdariyah. An fi ta'wilil masdar mana huduruhum al-majlis. Jadi huduruhum al-majlis jadi apa? Mubtada khabar. Baik. Nama terbitan. Al-masdar ni ialah nama terbitan. Ismun yadullu ala makna mujarrad minaz zaman. Kata nama yang menunjukkan makna yang tidak ada dalamnya masa. Makna mujarrad minaz zaman. Dia tak ada masa. Kerana kalau isim fa'il dia ada masa. Dia sama dengan kata kerja. Macam hadara. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Jadi masdar ni dia terbit daripada kata kerja. Terbit daripada verb, daripada kata kerja, daripada fi'il. Contoh dia mislu hadara yahduru
huduran. Hadara yahduru huduran. Huduran tu masdar. Tala'a yatlu'u tulu'an. Tulis, sedang menulis, penulisan. Makan, sedang makan, makanan. Itu nama terbitan makanan tu. Tulisan, makanan tu nama terbitan. Sama macam bahasa Arab sebiji. Hudur, hadara, yahduru, huduran. Itu masdar. Tala'a, yatlu'u, tulu'an. Kataba, yaktubu, katban. Katban. Ataupun kitaban. Zahaba, yadhabu, zahaban. Ra'a, yara, ra'yan. Alima, ya'lamu, ilman. Alima, ya'lumu, alaman. Apa lagi? Jara, yajri, jaryan. Sa'a, yas'a, sa'yan. Ya. Wal masdaru naw'ani. Nama terbitan pula ada dua bahagian dalam bahasa Arab. Wal masdaru naw'ani. Masdar dalam bahasa Arab ni, nama terbitan dalam bahasa Arab ni ada dua jenis. Masdarun sarih. Masdar yang jelas, yang terang. Kama fil misalaini sabiqain. Macam contoh yang kita bagi dua tadi atas tu. Hadara huduran. Tala'a tulu'an. Kemudian masdar muawwal. Masdar muawwal wa huwa kullu ibarah mukawwanah min an wal fi'li. Macam Zabi tanya tadi. Itu masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan. Satu masdar sharih, satu masdar yang ditakwilkan, yang ditukarkan. Yang ditukarkan ni dia kena ada an dan fi'il. An masdariyah. An masdar nama dia. Au min anna, ataupun daripada anna. Wasmuha. Anna dan juga isimnya dan khabarnya. Anna. Masdar muawwal wa huwa kullu ibaratin mukawwanah. Kullu ibaratin mukawwanatun. Kullu ibaratin mukawwanatun. Min an wal fi'li, an dan fi'il, atau an dan fi'il perbuatan, au min anna wasmuha wa khabaraha. Anna wasmuha, anna min anna wasmuha wa khabaruha. Ataupun yang terdiri pada an, isimnya dan khabarnya. Wa yumkin ta'wiluha ila masdarin sarih. Dan boleh juga kita takwil, wa yumkin, mengharuskan kita mentakwilkan, mentafsirkannya kepada masdar yang terang. Macam tadi. Bila kita kata an yadhhaba bi khamisihi. An yadhhaba makna dalam takwil masdarnya zihabuhu bi khamisihi. Baru boleh i'rab. Kalau tidak, tak boleh i'rab. Kerana dia an masdariyah, masdar muawwal. Dia termasuk masdar muawwal. Perkataan itu nampak macam an dan kata kerja. An dan isim dan khabarnya. Jadi tak boleh. Mana dia kena ditukar kepada masdar dia. Baru boleh i'rab. Baru boleh faham. Nah, contoh dia bagi sini. Arju an tahdura. Arju an tahdura maknanya arju huduruka. Arju huduraka. Arju huduraka. Aku harap kehadiranmu. Arju huduraka. Arju fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Nah. Li'annahu apa ni? Li'annahu ismu apa? Isim apa? Arju, Mustafa, apa lagi? Hamra. Itu isim maksur kan? Itu isim mamdud. Isim maksur. Mustafa. Arju ni apa dia? Ini huruf illah ini dia bukan. Ada huruf illah ala al-waw. Asal dia arjuwu. Asal dia arjuwu. Arab tak boleh sebut. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun listiqal. Listiqal. Tak boleh, berat. Arab tak boleh sebut. Tak boleh sebut arjuwu. Tak boleh. An tahdura an harfu nasbin wa masdariyin. Harfu nasbin wa masdariyin. Tahdura fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Mansubun bi'an. An wa fi'lu tahdura fi ta'wilil masdar huduruka. Arju huduraka. Dia kena takwil macam tu. Tu dipanggil an masdariyah. Bila an tahdura makna huduraka. Dia tak nampak tapi sebenarnya dia adalah masdar. Itu panggil masdar muawwal. Jadi masdar sarih, masdar muawwal. Atamanna, ini yang apa nama? Atamanna anna syamsa tali'atun. Aku harap bahwasanya matahari akan terbit. Anna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Anna huruf taukid, huruf pengukuh yang memansubkan nama inna, kata nama inna, dan memarfu'kan kata nama dan memansubkan khabarnya. Memarfu'kan khabarnya. Jadi atamanna anna syamsa tali'ah ay atamanna tulu'asy-syamsi. Tulu'asy-syams. Dia fi takwil. Itu dia takwil juga anna syamsa. Jadi itu pun dipanggil masdar takwil. Masdar takwil. Yang tadi pun masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Jadi masdar muawwal tu dua bentuk pula. Okey. Ustaz, anna tu masdar juga Ustaz? Anna ada. Anna harfu taukid. Dia bukan ada akhwat dia Ustaz tu? Ada akhwat dia. Dia bila duduk di tengah ayat dia kena baca dengan fathah anna. Bila duduk di awal jumlah dia kena kata inna. Kalau tak ada atamanna tu inna syamsa tali'atun. Kalau atamanna anna syamsa tali'atun. Anna tu harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wal jumlah anna wasmuha wa khabarha fi ta'wilil masdar atamanna tulu'asy-syamsi. Jadi dia kena duduk di tengah tu. Jadi maknanya aku berharap matahari naik. Kalau di sini aku berharap bahwasanya matahari naik. Aku berharap bahwasanya matahari akan muncul. Jadi maksudnya aku berharap munculnya matahari. Gitu. Tali'ah tu jadi isim fa'il. Tali'atun isim fa'il. Tulu' jadi masdar. Isim
Jadi khabar anna Ustaz. Kalau asyamsa isim inna, tala'atun khabar inna. Kemudian jumlah anna wasmuha wa khabariha fi ta'wil al-masdar tulu' asy-syams. Bila dia ada kata kerja di hadapan dia. Anna duduk di tengah. Okey. Sabi'an al-fi'lul madhi. Past tense. Huwa ma dalla ala hudusi syai'in qabla zaman at-takallum. Yang dikatakan fi'il madhi itu kata kerja kala lalu itu kata kerja yang lepas kita sama aja. Ialah yang menunjukkan berlakunya sesuatu itu sebelum masa orang tu bercakap. Dah berlaku sebelum masa bercakap. Contohnya darasa, mana telah belajar. Taqaddama, telah ke hadapan. Taqaddama, telah ke hadapan. Qadima, datang. Kemudian saminan al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa dia fi'il mudhari'? Huwa ma dalla ala hudusi syai'in fi zaman at-takallum. Fi zaman at-takallum aw ba'dihi. Fi'il mudhari' ialah perkara yang menunjukkan ataupun kata kerja yang menunjukkan berlakunya sesuatu pada masa yang sedang cakap, pada masa orang tu sedang cakap ataupun selepasnya. Selepas dia bercakap. Selepas dia bercakap atau semasa dia bercakap. Selepas bercakap mana akan datang. Selepas bercakap dia akan datang. Sebelum bercakap dia yang lepas. Cakap sebelum. Kalau kata qabla, ana ashrabu syai qabla al-kulliyah. Saya minum teh sebelum kuliah ini. Kena kata sebelum. Saya akan minum teh selepas kuliah ini. Itu orang keliru. Dia cakap Arab keliru. Dia cakap keliru. Belum selepas. Dia ingat kot selepas tu selepas lah. Dah lepas lah. Tak. Sebelah tu akan datang. Sebelum tu yang lepas dah. Yang lepas tu akan datang. Tu. Itu dalam bahasa Arab. Qabla dan ba'da. Ji'tu huna qabla daqiqatain. Aku datang sini sebelum 2 minit. Kemudian ji'tu huna sa'aji'u ila huna ba'da daqiqatain. Aku akan datang sini selepas 2 minit lagi. Sebelum 2 minit lagi. Sebelum 2 minit lagi. Bukan selepas. Sebelum 2 minit lagi. Tu qabla dengan ba'da. Tu orang keliru banyak. Nak fikir pula. Al-fi'l al-mudhari' ma dalla ala hudus syai'in fi zaman at-takallum aw ba'dahu. Contoh dia yadrusu, yataqaddamu, sayadrusu, saufa yadrusu. Yadrusu tu tengah duk belajar. Sayadrusu tak apa lama lagi 2-3 minit lagi akan belajar. Saufa yadrusu tak tahu bila dia nak akan belajar. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi tulat, boleh jadi minggu depan, boleh jadi 2 minggu depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi dekat-dekat nak mati besok. Itu saufa. Tasi'an fi'lul amri. Yang ke-9 fi'lul amri, fi'il amar. Kata perintah. Huwa ma yatlubu bihi huwa ma yatlubu bihi hudusu syai'in ba'da zaman at-takallum. Itulah perkara yang dituntut dengannya untuk dilakukan selepas waktu orang bercakap. Lepas dia bercakap, dia suruh kita buat. Dia suruh kita buat lepas dia bercakap. Bukan sebelum dia bercakap. Lepas dia bercakap. Lepas dia bercakap.
Mislu udrus. Udrus. Darasa yadrusu udrus. Taqaddamu yataqaddamu taqaddam. Zahaba yadhabu izhab. Masya yamshi imshi. Ra'a yara ra. Wa'a ya'i wa'. Bahasa Arab. Bahasa Arab tu banyak pecahan dah tu kata kerja tu. Kata kerja bahasa Arab tu banyak pecahan. Nanti kita memang cerdik lah. Siapa belajar bahasa Arab ni memang cerdik. Macam lebih dahsyat pada belajar apa nama admat lagi. Penuh dengan formula. Ni bahasa cerdik. Bahasa al-mudhari'. Bahasa yang kehadapan. Bahasa zaman kehadapan. Memanglah bahasa di syurga besok zaman ni kot. Bahasa syurga tu. Zaman yang akan berkekalan di hadapan. So kita dalam syurga bercakap Arab semua. Bercakap Arab besar. Sedapnya bercakap Arab. Orang heran macam mana boleh cakap Arab. Biasalah Tuhan install ni masuk program dalam kepala kita tu. Cakap je lah. Tak payahlah kita nak belajar apa lagi dah. Macam juga sungai. Sungai susu. Susu sungai. Kita dalam dunia ni nak makan susu apa? Susu tin. Bukan makan susu lembu betul susu tin. Susu tin tu dikeringkan daripada susu lembu. Kita nak makan kena makan daripada susu lembu. Kalau nak perah fresh, perah lembu yang busuk tu. Lembu yang kotor tu. Lembu yang berak tu. Lembu yang kencing tu. Saya silap dia kencing meracik masuk dalam susu tu. Minum pi. Ataupun tengah-tengah ada perah susu dia berak. Masuk teh masuk pi. Bau. Ataupun bulu dia busuk. Anak dia duk mam tek mak dia tu. Jadi ayak-ayak liang dia perah masuk pi. Ataupun bulu dia jatuh masuk pi. Di akhirat Tuhan bagi sungai susu. Tidak memerlui, tidak melalui perantaraan apa lagi dah. Sungai mengalir susu yang bersih, yang segar. Madu tak melalui lebah. Ni kita makan taik lebah. Di antara taik yang boleh makan taik apa? Taik lebah. Di antara kencing yang boleh minum kencing apa? Kencing lebah. Lebah tu bukan diangkat dengan kaki dia madu tu dengan timba api bubuh dalam sarang dia. Dihirup, dia pergi berak. Berak masuk dalam sarang dia. Itu yang jadi ubat tu. Macam juga ular. Cina ambil ular jadi ubat. Buah garam masuk dalam apa nama ulang tedung tu. Ikat gantung dekat kandang kambing dia pergi jilat garam tu. Jirat kambing tu garam yang keluar pada ular tedung tadi. Cantik bulu kambing tu. Saya hilang daripada penyakit kulit dia. Memang ular ni memang penyakit kulit. Untuk penyakit kulit. Orang Cina gunakan ular ni untuk penyakit kulit. Memang cantik kulit. Fi'lul am. Dia fi'al amar. Ialah kata kerja yang meminta supaya berlaku sesuatu pada zaman selepas bercakap. Udrus. Dia cakap dulu kemudian baru pergi suruh belajar, suruh buat belajar tu. Taqaddam, ke hadapan. Mari ke hadapan. Taqaddam. Kemudian asyara huruful illah. Huruf illah. Huruf sakit. Huruf sakit ni kita panggil apa dalam bahasa Melayu? E, O, U. Tu huruf sakit ni. Apa konsonan ke apa nama vokal? Konsonan. Konsonan. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Dalam bahasa Inggeris panggil apa? Huruf sakit ni. Babi, bu. Itu huruf sakit. Dalam bahasa Arab huruf sakit alif, waw dan ya. Kalau ada perkataan di akhir perkataan tu alif atau ada waw, ada ya. Macam yarju tadi. Tu ada huruf illat. Harfu illah. Huruf illat. Alif huruf illat, huruf sakit. Ya huruf sakit. Kalau zahaba tu tak ada huruf sakit. Dia tak ada huruf sakit dah tentu. Dia ada sahih.
Dia ada nama-nama pula, dikelaskan pula. Kata-kata Arab tu akan dikelaskan pula. Habis kat situ. Boleh faham semua okey Tak faham nanti tengok balik tu. Rekod. Lama kan lagi? Ustaz, dah 10 minit lagi Ustaz. Awal lah. 10 minit lagi. Baik, kita masuk Al-Babul Awal. Bab yang pertama. Al-Ismu. Min haisul i'rab wal bina. Bab yang pertama. Kata nama dari segi i'rab dia dan juga bina dia. I'rab dan bina. Apa makna i'rab? Makna i'rab ni boleh dibaca macam-macam baris. Baris atas, baris bawah, baris depan. Itu dia kata i'rab. Boleh di-i'rabkan dia. Dia boleh jadi marfu', boleh jadi mansub, boleh jadi majrur. Boleh jadi majzum. Itu dipanggil i'rab ataupun mu'rab. Al-bina ataupun mabni. Yang mabni ni dia macam tu lah. Kataan tu macam tu dah, tak berubah dah. Macam fi'il madhi mabni. Zahaba, qatala, jama'a. Dia memang fathah dah. Kalau fi'il madhi ni bukan mu'rab, mabni. Kita ingat. Kalau apa nama kata nama pun begitu juga. Rajulun, rajulan, rajulin, ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli, boleh. Kata begitu juga. Yang kita baca di muslimun, muslimu, muslimani, muslimuna, muslimun, muslimaini, muslimina. Itu pun begitu juga. Dia mu'rab juga. Maknanya yang mu'rab ni boleh berubah hukum dia. Boleh berubah hukum dan berubah tanda baca dia. Tanda marfu' dia, tanda mansub dia, tanda majrur dia. Dia bawa mak. Tak, mak terlambat tu. Baik. Min haisul i'rab wal bina qismaini. Tibqan liqawa'idin nahwi. Jadi mengikut kaedah nahwu yang qasimul ismu dibahagi kata nama min haisul i'rab wal bina, daripada segi mu'rabnya ataupun mabninya, i'rabnya atau binanya, qismaini, kepada dua bahagian. Mu'rabun wa mabniyun. Mu'rab dan mabni. Ini istilahlah. Mu'rab dan mabni. Perkataan Arab ni boleh dibagi dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab tu boleh berubah-ubah, mabni tak berubah dah sampai dalam syurga besok. Bukan setakat akhir kiamat, sampai dalam syurga besok. Ya. Al-ismul mu'rab. Kata nama mu'rab. Apa dia? Wallazi yataghayyaru shikla akhiri yataghayyaru shiklu akhirihi shiklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Kata nama mu'rab ialah yang ataupun perkara ataupun kata nama yang yataghayyaru, berubah, shiklu akhirihi, bentuk akhirnya, bentuk akhir perkataan itu, bitaghayyuri, dengan berubahnya, mauqi'ihi, berubahnya situasinya, situasi kata perkataan itu, duduk situasi mana? Situasi fa'il ke, situasi hal ke, maf'ulun bih ke, mudhaf ke, mudhafun ilaih ke, sifat ke, mausuf ke, maf'ulun lah ke, fa'il ke, khabar ke, ataupun majrur ke, mudhafun ilaih ke, ataupun hal ke, ataupun istisna ke, ataupun munada ke, ikut kedudukan dia. Dia akan berubah baris ikut kedudukan dia. Kedudukan yang semacam ni baris dia begini. Kedudukan yang semacam ni baris dia begini. Ada yang jenis marfu' semua.
Kedudukan yang marfu'. Macam mana? Mubtada, khabar semua marfu'. Fa'il marfu'. Maf'ulun bih mansub. Mudhafun ilaih majrur. Sifat kepada majrur, pada mausuf majrur. Macam tu. Alladhi huwa alladhi yataghayyaru shiklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Ialah mu'rab, kata nama mu'rab ialah perkataan yang berubah berubah baris akhirnya dengan berubahnya situasi kedudukan perkataan tersebut dalam ayat. Maka kalimah ar-rajulu umpamanya adalah kata nama mu'rab. Ar-rajulu kata nama mu'rab. Yang mana pada akhirnya akan jadi dhammah. Boleh jadi dhammah, dia boleh tukar kepada dhammah, boleh tukar kepada fathah, boleh tukar kepada kasrah, mengikut situasi kedudukannya dalam ayat. Bil jumlah. Tibqan lima sayuwaddihu bil faslil awwali minal kitab. Bersamaan kita akan jelaskan pada pasal yang pertama dalam buku ini. Dia mula bab, mula kitab, lepas tu bab, kemudian pasal. Mana pecahan-pecahan susunan dia. Susunan. Bab, pasal, kemudian perincian. Itu kalau dalam penulisan biasa kita. Kemudian al-ismul mabni. Apa dia ismul mabni ni? Kata nama mabni. Huwa allazi la yataghayyaru shiklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Ialah perkataan yang tidak akan berubah bila-bila pun bentuk akhirnya, walaupun dengan berubahnya kedudukan situasinya dalam sesuatu ayat. Ubah bila ada bentuk apa situasi pun. Dia tak berubah, duduk macam tu juga. Memang dia dah memang tegak misai. Tak berubah dah. Oh, ni ada Hamdan ni. Ahlan wa sahlan. Contoh dia kalimah nahnu. Nahnu, kita i'rab dia macam mana? Macam mana i'rab dia ni Zabidi? Nahnu. Tak ada ke Zabidi? Ada. Macam mana i'rab nahnu? Dhamir. Dhamir apa? Ikut ayat dia lah. Tak ada ke khabar? I'rab bagi habis. I'rab bagi habis. Nahnu. Nahnu. Dhamir. Dhamir. Dhamir apa? Dhamir dia ada 3-4 jenis. Munfasil, muttasil, mustatir. Dhamir munfasir. Dhamir munfasil. Nahnu dhamirun munfasilun. Dia kata apa? Mabni. Mabni ala dham. Dham. Nahnu dhamirun munfasilun mabniyun ala dham. Dia mabni, bukan kita kata marfu' lah. Tak terus kata marfu', tak boleh hukum. Kalau perkataan lain kita boleh hukum marfu'. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Muhammadun mujtahidun. Muhammadun marfu'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Mujtahidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu boleh kata terus hukum. Terus marfu' mansub. Tetapi kalau mabni tak boleh hukum. Kita kena sebut mabni, tak boleh, tak ada hukum dia. Dia hukum tak boleh. Tak boleh hukum dia marfu' ke mansub ke majrur ke, tak boleh. Kerana apa? Dia mabni. Dia memang macam tu dah sampai ke dalam surga besok. Dalam surga besok pun tak tukar dah kanun ni. Macam tu lah kita bercakap besok ni. Sedapnya cakap Arabnya.
Yang peliknya orang Korea, dia belajar Arab Ustaz, sampai pelik. masa Ustaz, masa. 2 minit lagi. Masa. Dah. Masa 2 minit lagi. Buat 2 minit lagi. 2 minit. Pakai kalimah nahnu. Nahnu contoh dia. Masalan. Wahia ismun mabniyun. Nahnu ni dia kata iya pakalimah. Pasal pakalimah nahnu dia kata iya. Pasal tak kata huwa. Nahnu. Iya ni iya kalimah ya. Kalimah nahnu. Pakalimah nahnu wahia mana huwa kalimah nahnu ismun mabniyun. Kata nama mabni. Yakunu akhiruha daiman. Yang mana akhirnya, baris akhirnya konsisten. Ad-dhammah. Konsisten dhammah. Tak boleh tukar kepada fathah, tak boleh tukar pada kasrah, tak boleh tukar pada sukun. Dia memang macam tu dah. Tak boleh tukar kepada waw, tak boleh tukar pada alif, tak boleh tukar kepada ya. Aina ma waqa'at fil kalam. Walau situasi dia, tempat duduk dia di mana sekalipun, dia tetap nahnu juga. Nahnu mujtahidun. Kami rajin. Kemudian, nak kata apa? Darabana nahnu. Darabana al-muallimu. Darabana nahnu. Darabana nahnu. Duribana nahnu. Telah dipukul kami. Kami. Nahnu. Untuk nahnu juga. Telah dipukul kami. Nahnu. Jadi badal kepada ataupun taukid daripada perkataan na. Dia tetap baris nu juga. Tak boleh tukarlah kepada kalimah. Pakai baris lain. Kadzalika kalimah hadhihi. Hadhihi isim isyarah. Hadhihi qalamun. Hadhihi haqibatun. Hadhihi haqibatun. Ini adalah beg. Tak boleh kata haza pasal dia muannas. Muannas kena kata hazi, isim isyarah dia hazi. Macam mana nak i'rab dia? Hadhihi haqibatun. Cuba i'rab. Siapa nak i'rab? Hadhihi mubtada. Isim isyarah. Mubtada. Hadhihi mabniyun. Hadhihi ismu isyarah. Kena katanya tu. Isim isyarah. Ismu isyarah. Hadhi ismu isyarah. Hadhi ismu isyarah. Hadhi ismu isyarah. Mabniyun alal kasrah. Mabniyun alal kasrah fi mahalli raf'in. Duduk di tempat situasi marfu'. Jadi apa? Mubtada. Jadi mubtada. Haqibat za aja saya dia za aja zihi. Tu tak ada. Tu apa? Saya ada za wa dhanitaini taliyaini yanduru. Tu dalam apa? Matan al-Qur'an. Wa tani. Ta zih. Tu litambih sebenarnya. Asalnya macam ni. Macam itulah asal dia. Kita pun kata tapi tak masuk dalam buku itu, tak masuk dalam kanun, dalam nahu. Mana dia? Ni. Kita kata bunyi ada bunyi nga sikit. Orang Arab tak kata, dia tak ada nga Arab. Hadhihi. Dia kata dia tak ada hadhihi. Memang Arab tak ada Oleh sebab tu dalam bahasa Arab ni kucing pun bunyi mau bunyi macam tu. Tu bahasa Arab sebut bunyi macam tu. Al-mawa.
Kuda pula bunyi as-sahil. Kuda. Siyah. Sah. Sah. Sah tu bunyi apa? Bunyi ayam. Arab, macam Arab. Ayam tu. Ayam pun ditukar kepada baku Arab. Bunyi. Bunyi binatang pun ditukar kepada baku Arab. Pasal apa? Dia tak bunyi walaupun bunyi nga, tapi dia tak sebut nga tu. Tak ada Arab tak boleh sebut nga. Arab tak boleh sebut nga. Yang mahir pakar nga ni ialah orang Jawa ni. Baca alhamdulillah pun nga juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimah hadhihi. Mana dah? Nahnu hadhihi ismun mabni. Yakunu akhiruha daiman. Itu kalau perincilah. Sekarang ni dia kata hadhihi tu isim isyarah tu dah. Dia tak mau dia kata ha tu litanbih, zihi tu lil muannas, za tu lil muzakkar, tani, hadani, za, ta. Wa ismun mabniyun. Dia adalah kata nama mabni, yakunu akhiruha daiman al-kasrah. Dia sepanjang masa dia kasrah. Ainama waqa'at fil kalam, jatuh bila tak mana. Duduklah dekat mana pun dalam perkataan, apa situasi sekalipun dia tetap baris bawah. Cukup. Amma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.